Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah BSK Seni Pengucapan Awam iaitu Datuk Bazrul bin Muhammad dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah pentingnya menjaga kebersihan persekitaran. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkah dan kurniaannya. Kita semua masih diberi peluang untuk berkumpul pada hari ini. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, pertama sekali, perlu kita sedar bahawa persekitaran adalah tempat tinggal bagi kita semua umat manusia. Maka kita haruslah menjaga persekitaran kita dengan baik agar bumi dapat memberi manfaat kepada kita, bukannya memberi bencana kepada kita. Salah satu cara agar persekitaran tidak memberi bencana kepada kita umat manusia adalah dengan cara kita menjaga kebersihan persekitaran itu sendiri. Sebelum kita menjaga kebersihan persekitaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kebersihan dalam persekitaran. Maksud kebersihan dalam persekitaran adalah suatu keadaan di mana persekitaran tersebut adalah bagus dan baik untuk didiami oleh manusia, di mana keadaan kesihatan manusia dapat terjaga. Maka dengan itu, kita harus menjaga kebersihan persekitaran agar kehidupan harmoni dan sejahtera dapat dicipta. Rakan-rakan yang dihormati, dalam kita menjaga kebersihan persekitaran ini, kita dapat secara tidak langsung kita dapat mencegah pelbagai penyakit berjangkit yang membahaya seperti penyakit demam denggi berdarah ataupun penyakit yang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia pada masa kini, iaitu COVID-19 yang telah pun merenggut ribuan nyawa umat manusia. Oleh itu, menjaga kebersihan boleh dimulai dengan diri kita sendiri. Terlebih dahulu diikuti dengan persekitaran rumah kita dan taman perumahan kita, dan mematuhi semua arahan yang diberi oleh pihak kesihatan negara kita. Apabila diri kita bersih dan persekitaran kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontohi kita dalam menjaga kebersihan persekitaran dan diri kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia ini juga akan terkena kesan positifnya kemudian hari, di mana kita akan mendapat melakukan aktiviti dengan bebas tanpa pengawalan SOP atau penjarakan sosial seperti sekarang. Menjaga kebersihan persekitaran juga dapat mencegah penyakit yang tidak kurang hebat juga, iaitu penyakit demam denggi yang mana boleh merenggut nyawa manusia. Menjaga kebersihan persekitaran dengan cara membuang sampah di tempat yang betul dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dapat mencegah penyakit demam denggi daripada terus merebak. Rakan-rakan sekalian, akhir kalam, saya suka menyebut pepatah yang mengatakan bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia bukan tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Akhirnya, saya juga berharap kita sebagai rakyat Malaysia dapat mematuhi segala arahan pihak berkuasa dan lebih rajin dalam menjaga kebersihan persekitaran agar segala penyakit yang berbahaya dapat kita hindari. Sekian pidato daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Hai semua, selamat petang dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi datang menyinggah untuk menonton video saya pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Gerald Joanis, boleh panggil saya Gerald. Dan hari ini saya ingin melakukan satu video mengenai satu produk
Tapi walaupun telah lihat apa yang ada di sebelah ini, sebenarnya inilah produk yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, untuk pengetahuan, minyak masak ini sebenarnya telah popular. Telah popular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sebenarnya dia telah lama wujud. Oleh itu tidak hairanlah jika ia boleh dikatakan sebagai salah satu minyak masak yang sangat popular dan juga merupakan kegemaran saya dan kegemaran anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, sekali lagi saya ingin menunjukkan satu produk ni, iaitu minyak Sri Murni. Minyak masak Sri Murni ataupun dalam jenama ni dipanggil sebagai Sri Murni Pure Vegetable Oil. Tengok telah banyak separuh telah saya digunakan sebab produk ni sangat berkualiti. Bukan saja berkualiti, malah ianya sangat berkhasiat untuk menggunakan dalam sebarang apa saja masakan, terutamanya dalam masakan menggunakan kaedah menumis dan menggoreng. Baik. Kalau kita lihat apakah kelebihan yang ada pada minyak masak ini, pertama, untuk kepelbagaian kaedah masakan. Minyak masak ini sebenarnya dia lebih sesuai untuk tujuan gorengan. Seperti yang saya katakan tadi, seperti menumis dan gorengan rendam. Seperti gorengan rendam tu macam mana ya? Okey, gorengan rendam tu seperti ini masak sate. Gorengan merendam masak sate, kita boleh tengok ada ada kari ayam. Begitulah seperti mana yang ditunjukkan dalam label produk ini. Dan juga paling penting minyak ini bukan saja untuk menyedapkan apa saja yang kita ingin masak ataupun menyedapkan masakan yang kita ingin masak. Tetapi minyak masak ini, minyak masak sayuran ini sangat berkhasiat untuk menjaga kesihatan kita. Terbukti kalau kita lihat pada isi kandungan maklumat pemakanan ini, minyak masak ini mengandungi kaya dengan vitamin E dan vitamin K, di mana ia sangat diperlukan untuk penjagaan tubuh badan kita. Di samping itu, minyak masak ini juga mengandungi bahan magnesium. Seperti mana kita tahu, magnesium merupakan salah satu mineral yang tinggi dalam minyak ini yang penting untuk menjaga kestabilan haba dalam badan kita. Maksudnya untuk mencegah daripada sebarang penyakit. Macam saya cakap tadi, ini bukan saja untuk menyedapkan makanan tapi juga membawa khasiat untuk tubuh badan kita. Baiklah, ada yang bertanya kepada saya jika ada harga promosi pada masa sekarang ini. Baiklah, harga promosi untuk setiap berat, sebab kita ada menjual minyak dalam timbangan berat 1 kilogram, 2 kilogram dan 5 kilogram. Dan tentunya setiap harga timbangan tersebut ada harga yang berbeza. Jadi daripada 1 kilogram hingga 5 kilogram kita ada menjual sekarang dalam harga RM6.70 sehingga RM29.15. Sangat berbaloi bukan? Dan ada yang bertanyakan juga di mana untuk mendapatkan minyak masak ini. Baiklah, sukacita saya ingin memberitahu minyak masak ini sekarang berada di kedai-kedai runcit yang berdekatan dengan tempat tinggal anda dan juga boleh dicari di pasar raya yang berdekatan yang menjual pasaran minyak masak ini. Baiklah, jadi itu saja saya ingin tunjukkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan mengenai minyak masak Sri Murni Pure Vegetable Oil, minyak sayuran yang sangat-sangat berkhasiat dan untuk kegunaan suri rumah di seluruh Malaysia. Baiklah, itu saja daripada saya. Sebelum itu saya ingin membuat satu pantun untuk penutupan pada hari ini. Bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dibita. Itu saja daripada saya, Jero Jones. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia menjangkakan untuk daerah Hulu Langat sekurang-kurangnya dari 25 Disember hari ini sehingga 30 Disember Khamis ini akan berlaku hujan dan atau ribut petir di 1-2 tempat. Tidak dijelaskan dengan terperinci di mana 1-2 tempat itu. Ini adalah ramalan kaji cuaca oleh Met Malaysia, tetapi ada di 1-2 tempat yang dijangka akan berlaku hujan dan atau ribut petir. Kebanyakannya di sebelah pagi akan berlaku hujan dan petang akan berlaku ribut.
Adakah ini situasi sebenar di Hulu Langat sekarang, menimbulkan kembali kerisauan tak kala mereka sedang sibuk membersihkan rumah? Mungkin satu lagi gelombang hujan lebat akan melanda, dan jika berlaku, apakah tahap kesediaan mereka? Ini data. Kita mahu pergi ke lapangan sekarang. Saya Nur Atika Syazwani melaporkan kejadian. Baiklah Luqman, benar itu Luqman. Seperti mana yang diramalkan, yang kita lihat pada peta tadi, benar berlaku di Hulu Langat ini. Hujan lebat mula turun sekitar jam 6.30 petang tadi berserta dengan angin yang agak kuat sebenarnya. Sejurus sahaja, kerja-kerja pembersihan seperti mana yang kita tahu, kebanjiran begitu ramai NGO dan individu membantu dalam proses pasca banjir, iaitu dengan membersihkan kediaman kebanyakan penduduk yang terjejas di sekitar Hulu Langat ini. Sebaik kebanyakan mereka selesai membersihkan kawasan kediaman ini, kita dapati bahawa awan ataupun langit di kebanyakan daerah di Hulu Langat ini bertukar menjadi gelap dan kita sudah mula menerima hujan kira-kira sekitar jam 6 petang, dan hujan agak lebat sebenarnya Luqman yang berlaku berserta angin sekitar kira-kira hampir setengah jam juga sebelum ianya agak reda sedikit dan hujan renyai-renyai mula berlaku selepas itu. Hujan kini baru berhenti sebenarnya dan kita baru sahaja menyaksikan hujan di Hulu Langat berhenti. Walau bagaimanapun Luqman, penduduk berasa amat risau dan tidak duduk diam. Mereka juga bersyukur kerana hujan ini tidak berlarutan agak lama. Tetapi ternyata penduduk di sekitar Hulu Langat ini masih lagi trauma dengan keadaan apa yang berlaku di luar jangkaan mereka berkaitan dengan bencana banjir di sekitar Hulu Langat ini pada minggu lalu. Bagi penduduk kampung, ini merupakan musibah yang agak cukup memberi emosi yang mendalam kepada mereka, dan saya sempat menemubual beberapa penduduk dan bercakap mengenai perkara ini, dan ternyata mereka masih lagi trauma. Jadi, marilah kita dengarkan sedikit daripada salah seorang daripada penduduk di Batu 16 ini, di mana saya berada ketika ini, tentang apa yang mereka rasakan apabila melihat kembali hujan lebat di daerah mereka pada petang tadi. Bimbang lah sebab Jabatan Meteorologi pun dah bagi amaran. Dia kata hujung tahun ni memang lagi teruk. So siapannya macam ni lah, memang standby angkat barang tinggi lah. Itu lah bimbang juga lah, memang takut akan jadi balik. Memang dengan lumpurnya tebal tu depan tu dah ada. Alhamdulillah macam-macam NGO datang bagi bantuan. Depan tu memang dah standby dah. Kalau batu banjir ke apa ke. Baiklah Luqman, satu lagi yang saya perasan dan saya sedari bahawa apabila berlakunya keadaan hujan yang lebat yang turun secara tiba-tiba tadi tanpa diduga oleh kebanyakan penduduk di kawasan ini, termasuklah NGO dan sukarelawan yang hadir sejak awal pagi tadi. Akses untuk keluar itu agak sukar dan sesak. Malah kami sendiri agak tersekat dalam trafik ketika hendak keluar daripada kawasan yang lebih rendah dari apa yang saya berdiri sekarang ini. Kerana kita bimbang juga kerana ada akses iaitu jalan utama di Batu 16 ini masih lagi runtuh dan tertutup satu lorong dan dibimbangi. Walaupun hujan tidak agak berterusan yang berlaku ini, tetapi harus air di kawasan tersebut masih lagi deras. Oleh itu, penduduk kampung agak bimbang juga tentang hakisan yang berlaku di sekitar kawasan itu, kerana jika seandainya masih berlaku hakisan dan runtuhan, akses tidak lagi dapat dilalui oleh sebarang kenderaan dan tentunya ini akan menyukarkan bantuan dan sebagainya. Dan sudah tentunya ia akan menggerunkan juga penduduk kampung di sekitar ini. Jadi ini mungkin pihak berkuasa tempatan boleh melihat kembali perkara ini atau isu ini
kerana kita daripada tempat di mana saya mengikuti perkembangan atau proses pembersihan itu dah lebih kurang 5 km sahaja, tetapi memakan masa yang agak lama, lebih kurang sejam seperti itu untuk sampai di sini, dan itu sekiranya ada kecemasan berlaku, ianya akan menjadi sukar membolehkan penduduk atau orang ramai untuk keluar daripada kawasan-kawasan yang agak berisiko sebenarnya, Luqman. Itu saja. Khasnya di Hulu Langat tapi juga di serata Malaysia, kerana mungkin bencana ini mungkin lagi kita tidak lihat pengakhirannya dalam masa beberapa hari akan datang. Kita harap itu tidak benar. Tapi jika ia berlaku, anda perlu ingat tip untuk menjaga keselamatan sewaktu paras air naik ataupun banjir berlaku. Ada masalah dengan kulit kusam, kering dan berminyak? Tenang, kita ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah dengan melalui produk ini, iaitu Garnimen Acne Fight. Apa kelebihan produk ini? Tentu ramai yang bertanyakan kelebihan bagi produk ini. Baiklah, produk ini dia ada 12 cara untuk melawan tanda jerawat dan berminyak, di mana dia dapat digunakan untuk minyak yang berlebihan, timbulnya jerawat, pori-pori besar, noda jerawat, kulit kasar dan kering kusam, dan juga sebagainya. Baiklah, tentu ramai yang bertanya berapa harga bagi satu produk ini. Baiklah, pihak kami akan menjual produk ini dengan harga RM14 bagi satu unit. Tetapi sukacita untuk saya maklumkan, kami ada membuat promosi di mana apabila tuan-tuan dan puan-puan membeli produk ini sebanyak 2 unit, maka tuan-tuan akan diberikan 1 unit secara percuma. Maksudnya apabila kita beli 1 dengan harga RM14, tetapi kalau kita beli 2, kita akan dapat percuma 1 dengan harga RM28. Jadi menarik bukan promosi ini, berbanding daripada kita beli 1 produk. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan lepaskan peluang, cepat-cepatlah untuk membeli produk ini sementara stok masih ada di pasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik waktunya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, mari kita hayati definisi tajuk pidato saya yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Utama Perpaduan Bangsa. Menurut Kamus Dewan, bahasa Melayu dapat ditakrifkan sebagai bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat Melayu, manakala tonggak pula membawa maksud asas atau nadi utama. Seterusnya, perpaduan pula membawa maksud bergabung menjadi satu dan akhir sekali. Bangsa membawa maksud sejenis manusia daripada satu asal keturunan. Hadirin yang dimuliakan, sebagai membuka tirai perbincangan yang pertama, adalah baik jika kita menelusuri akar cerucuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Hadirin yang dikasihi, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, sudah tentu
itulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada Arsip Negara, saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana hampir 800 buah buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Selain itu, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris, dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Pengisiannya jelas menunjukkan bahawa betapa prihatinnya pihak kerajaan terhadap kedaulatan bahasa Melayu dan betapa arifnya kerajaan tentang peranan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup tirai pidato pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan sesungguhnya keharmonian dan perpaduan kaum di negara kita ini adalah rahmat dan nilai yang sangat berharga untuk terus dipelihara. Oleh itu, cintailah bahasa Melayu dan martabatkanlah bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa. Molek sungguh emas swasta, dipakai bersama baju setera, pelbagai kaum satu bahasa. Hidup harmoni negara sejahtera. Sekian, terima kasih.